Jom. Okey, kita nak tengok kedatangan kuasa barat. Okey, kamu faham kan? Semasa tingkatan 1, kamu belajar tentang tamadun-tamadun. Okey, kamu belajar tamadun Mesopotamia, kamu belajar tentang tamadun India, tamadun Cina. Kemudian bila tingkatan 2, kamu belajar tentang kerajaan alam Melayu. Yang kamu belajar tentang Funan, Champa, Majapahit. Kemudian kamu belajar tentang Melaka, Johor Riau dan sebagainya. Tak ada satu pun tentang kuasa barat. Tetapi bila masuk sejarah tingkatan 3, kamu akan lihat, tiba-tiba datanglah kuasa barat. Kita nak tengok kedatangan kuasa barat pada hari ini. Dan kita hari itu telah belajar sedikit tentang kedatangan kuasa barat, iaitu sebab-sebab mereka datang ke tanah Melayu. Pertama sekali sebab negara kita stabil. Nama negara kita stabil sebab apa? Negara kita dah ada sistem pemerintahan, dah ada sultan pembesar penghulu. Kemudian juga kita dah ada sistem-sistem perundangan. Kita dah buat hubungan luar dengan negara-negara luar. Jadi kita telah belajar tentang itu. Kemudian satu lagi. Ada Sylvia. Ada. Kemudian kita ada kemakmuran, di mana kita tahu bahawa negara kita ini makmur. Makmur tu apa? Kaya. Ingat tu. Kemakmuran maknanya kekayaan. Kita kaya dengan hasil bumi. Kita kaya dengan hasil alam. Kita kaya dengan emas. Kita kaya dengan biji timah. Kemudian kita ada hasil hutan seperti gaharu, rempah ratus. Cikgu Rafi kaya. Amin. Dan penduduk negara kita ni dah pandai buat macam-macam. Dah pandai dah. Kemudian kita juga lihat tentang kita dah ada sistem ekonomi, kita dah berdagang, dah berlabuh, kita dah ada sistem timbang, kita dah ada sistem sukat, kita dah ada sistem ukur. Kita dah ada guna mata wang, kita ada mata wang emas, kita ada mata wang pitih. Kita dah ada semua. Kita dah ada sistem cukai. Kemudian kita ada ilmu juga, iaitu kita dah belajar tentang pendidikan tidak formal. Dan juga kita ada pendidikan formal, iaitu kita belajar di surau, di masjid, di istana, di pendidikan pondok, madrasah dan sebagainya. Baik. So, kita juga telah belajar tentang kedatangan kuasa barat ke negara kita, betul? Betul. Kita dah belajar tentang kedatangan kuasa barat. Dan kedatangan kuasa barat tu iaitu British, Belanda, Sepanyol, Inggeris, dan juga Portugis. Kita dah lihat Portugis ni semualah. Kita dah lihat, betul kan? Kita dah lihat tentang mereka datang untuk apa pada abad ke-16. Mereka datang untuk 4 perkara. Mereka datang untuk barangan mewah. Dia orang nak teh kita. Dia orang nak kita punya rempah ratus. Dia orang nak kita punya minyak wangi, emas, perak. Maknanya apa? Maknanya orang putih tak ada apa-apa. British tak ada apa-apa. Dia orang nak kita sebab kita kaya. Means that kita lagi kaya daripada mereka. Tu satu. Kemudian kita lihat dia orang nak jadikan negara kita ni pusat kumpulan barang, pengumpulan barang untuk apa? Ditukarkan dengan negara China. Kemudian dia orang nak cari pelabuhan persinggahan dan juga mereka ingin menyebarkan agama Kristian. So itu 4 sebab. Kita pun dah belajar benda ni pada beberapa minggu lalu. Kemudian kita lihat pada abad ke-17 dan ke-18, punca utama mereka datang ke tanah Melayu adalah kerana revolusi perindustrian, iaitu Industrial Revolution. Because of mereka dah buat barang banyak-banyak, dah buat macam-macam. Jadi mereka perlukan bahan mentah yang lagi banyak. Mereka nak biji timah yang banyak. Mereka nak getah yang banyak. Kat mana biji timah dengan getah tu boleh dapat? Iaitu daripada tanah Melayu. Sebab itu dia orang datang.
Sebab dia orang nak kita punya biji timah dan getah tu, nampak? Gambar-gambar aktiviti di kilang semasa revolusi perindustrian. Dia orang punya kerja, dia orang punya aktiviti, kita pula yang kena. Betul kan? Baik. Kemudian pada abad ke-19 dan ke-20, oleh kerana mereka dah cipta kereta, maka mereka perlukan banyak barang untuk membuat kereta seperti getah, dan juga mereka perlukan untuk biji timah. Kena pula yang kedua kerana apa? Kerana negara kita subur. Kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi ini menyebabkan mereka datang ambil perkara-perkara ini. Ambil bahan-bahan ini. Ambil kita punya biji timah, emas, petroleum dan sebagainya. Kemudian mereka ada industri mengetin makanan. Mereka nak kita punya biji timah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kebetulan pula waktu itu pembukaan terusan Suez, di mana pembukaan terusan Suez ini telah menyebabkan perjalanan mereka nak datang ke Tanah Melayu semakin pendek. Dulu mereka kena turun sampai ke Afrika. Sekarang tak payah. Lalu je terusan Suez, cepat sampai. Ini menyebabkan mereka lagilah lagilah cepat mereka datang. Kemudian yang kelima, iaitu mereka telah mencipta kapal wap. Kapal wap ni yang bagusnya lagi laju. Kemudian ianya boleh membawa muatan yang banyak. Laju, kemudian membawa muatan yang banyak. Itu menyebabkan mereka lagi cepat sampai ke Tanah Melayu. Yang langgar ais tu Titanic. Yang langgar ais itu Titanic. Okay. Itu pun kapal wap juga tu. Itu kapal wap. Okey. Kemudian rupa-rupanya mereka ni bersaing satu sama lain. Persaingan kuasa barat bersaing antara satu sama lain, seperti British bersaing dengan Jerman, Jerman bersaing dengan Perancis, bersaing dengan Sepanyol. Mereka compete each other. Bagi mereka apa? Semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan yang mereka dapat. The more you gain respect daripada negara-negara lain. Diorang ni memanglah kan. Okay. Kemudian yang seterusnya, penciptaan telegraf. Di mana penciptaan telegraf ini telah menyebabkan mereka boleh berhubung dengan orang-orang tempatan. Betul Roy. Okay. Orang-orang tempatan. Baik. Kemudian yang terakhir, mereka nak kerana apa? Slogan beban orang putih, white man's burden. Sebab mereka kata bahawa ini beban kami perlu memberi kemajuan kepada negara-negara yang kami jajah. Okey. So hari ini kita akan lihat persambungan dia, iaitu persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Sebelum itu, kita berhenti sekejap untuk menghormati azan isyak. Sekejap je 2 minit. Sekejap tau. Parah. Kita sedang berhenti sekejap untuk menghormati azan isyak. Itu je. Okay. So, okay. Tak adalah kan, anggaran sahaja. Okay, anggaran sahaja. Okay, baik. So, jangan marah-marah. Relax. Okay, baik. Jom kita sambung dengan persaingan kuasa barat. Dan kita telah melihat juga berkaitan dengan iaitu negara-negara yang telah cuba untuk menjajah di Asia Tenggara, seperti British yang nak Kesultanan Brunei, Perancis yang nak Indochina, yang Rusia nak hujung Salang, Jerman nak dapatkan Pulau Langkawi, Amerika Syarikat ingin bertapak di Terengganu. Kemudian di Sarawak, keluarga Brooke pula meluaskan kawasan pemerintahan mereka sampai ke Brunei. Kemudian di Sabah, SBUB nak kumpulkan wilayah-wilayah Sabah daripada Sultan Brunei dan Sultan Sulu.
Belanda pula berusaha mendapatkan seluruh kepulauan Hindia Timur. Portugis pula berusaha mendapatkan Timor Leste dan Sepanyol menakluki Kesultanan Sulu. Baik, kalau kita lihat di sini, okey, kita lihat betul-betul peta ni. Okey, kalau kita nampaklah, kalau kamu nampak di sini Okey, iaitu kalau kita perhatikan betul-betul, okey, British menguasai beberapa kawasan. Sebagai contoh kalau kita lihat ini Myanmar, Burma. Burma di sini siapa yang take over? British. Ini British. Okey, begitu juga di Tanah Melayu. Tanah Melayu yang ini pun British nak. Okey, begitu juga di Sarawak. Ini di keluarga Brooke. Keluarga Brooke nak Sarawak. Kemudian juga Sabah, iaitu SBUB ingin mendapatkan Sabah. Maknanya British banyak kawasan. Berbanding Perancis, Perancis di Indochina, iaitu di sekitar Vietnam. Ini Vietnam, cikgu tandakan di Vietnam ini Vietnam. Okey, Perancis nak. Kemudian di sini ada Laos. Laos pun Perancis nak. Begitu juga di sini iaitu Kemboja. Kemboja juga Perancis nak. Tetapi jangan lupa yang ini paling besar, iaitu inilah dia kawasan yang Belanda nak. Belanda nak semua kawasan ini. Semua termasuk sampai hujung ni. Ini semua kawasan yang Belanda pegang. Sampai sini ini semua Belanda. Okey, dan Belanda namakan dia ini sebagai Hindia Timur. Hindia Timur. Tetapi apabila Hindia Timur ini telah merdeka, dia telah menjadi Indonesia. So Indonesia sebenarnya adalah negara-negara tanah jajahan Belanda. Besar kan? Besar. Jadi itulah dia kawasan Belanda. Begitu juga dekat sini yang warna hijau ni, ini kawasan Filipina dan ini semua ingin dimiliki oleh Spanyol. Spain. Yang korang tengok Real Madrid lah, yang korang tengok Barcelona kan, itu Spain lah tu. Negara itu ingin menjajah Filipina. Ini dia. Okay, siu. Siu. Spain without the S, is a pain. Begitu juga ada negara kecil-kecil lainnya yang nak negara kawasan-kawasan tertentu. Maknanya apa? Hampir seluruh Asia Tenggara ingin dimiliki oleh Eropah. Sebab apa? Sebab negara-negara Asia Tenggara ini kaya dengan bahan mentah. Itu yang diorang nak tu. Itu yang diorang nak. Jadi, pelbagai cara yang mereka telah usahakan. Okay, among us. Iaitu, kita lihat kita lihat di sini tentang 1.4, iaitu apa tahu? Kuasa-kuasa barat menggunakan pelbagai strategi untuk menguasai negara kita. Banyak ke strategi? Banyak. Portugis. Kalau kita lihat contohnya Portugis menggunakan strategi menyerang semasa menjatuhkan Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Okey. Baik, ada yang tanya tiba-tiba, cikgu nak tanya, macam mana kalender start? Kita kan belajar semasa sejarah tingkatan 1 dulu. Kalender dimulakan oleh tamadun Mesopotamia. Begitu juga telah dimulakan oleh Mesir Purba dan juga telah dimulakan oleh Huanghe. So almost keempat-empat tamadun ini memang telah mencipta kalender berdasarkan pergerakan matahari. Kalender modern start. Kalender modern start apabila mereka mengisytiharkan. Apabila mereka mengisytiharkan tarikh Nabi Isa lahir atau Jesus Christ. Bila Jesus Christ lahir, maka dia calculate when Jesus Christ born, itu adalah
tarikh 1 Masihi. Tarikh 1 Masihi. Yes. Supaya kita lihat itulah dia tarikh 1 Masihi apabila Nabi Isa atau Jesus Christ lahir. Dan sekarang apabila 1 Masihi itu dalam 1 tahun mereka guna kalender yang mana? Macam mana dia orang ada idea untuk buat kalender? Of course mereka buat idea untuk kalender itu untuk apa? Untuk apa? Untuk mereka mengetahui bilakah waktu yang sesuai untuk mereka bercucuk tanam. Bila masa mereka bercucuk tanam, waktu ini bulan 3 ni kita patut bercucuk tanam. 6 bulan kemudian kita boleh menghasilkan hasil pertanian itu, mengeluarkan hasil. Jadi mereka menggunakan kalender itu untuk apa? Untuk mengetahui waktu-waktu bercucuk tanam dan waktu untuk menuai hasil. Dan juga mereka mengetahui bagaimana untuk mengembara ke laut. Bagaimana mereka mengembara ke laut? Mereka calculate. Mereka calculate mengikut pergerakan matahari. Dan apabila mereka berkira tentang matahari itu, mereka mendapat tahu bahawa baik 1 tahun, dikira 1 tahun, maknanya 1 pusingan lengkap. Pusingan lengkap matahari, matahari adalah bersamaan 365 hari. Sebab itu mereka menyamakan itu sebagai 1 tahun. Of course, mereka punya maths lagi baik. Of course mereka punya maths lagi baik. Sebab apa? Sebab mereka banyak mengkaji. Mereka banyak membaca. Mereka banyak membuat analisa. Sebab itu mereka tahu bagaimana untuk mencipta kalender. So itulah sebenarnya berkaitan dengan kalender yang kamu ingin tahu. Macam mana kita tentukan 1 tahun sama dengan 365 hari? Kita tentukan tahun, of course lah, sama dengan 365 hari apabila matahari mengelilingi apabila bumi mengelilingi matahari. Orang dulu tentukan mengikut pergerakan. Mereka tandakan pergerakan matahari itu. So bila selengkap pergerakan itu, maka mereka lihat, dulu matahari tu kat sini, kemudian bulan depan matahari tu kat sini, matahari kemudian seterusnya, and then selepas cukup tiba-tiba mereka lihat matahari tu kembali di tempat asalnya. Maksudnya di sini mereka tahu bahawa kemudian benda tu berulang lagi dan berulang. So mereka kata apa? Satu pengulangan itu dipanggil 1 tahun. Mereka banyak melihat dan mengkaji. Mereka tak guna buku, tapi mereka mengkaji, melihat sendiri. Jadi itu kelebihan mereka berbanding kita yang hanya bergantung kepada buku dan bergantung kepada internet semata-mata. Jadi kita ni bila kita tak tahu, kita kata apa? Benda tu tak betul. Tapi kita tak nak kaji. Kita hanya main hentam sahaja. In the end, kita kata orang lain tak betul. Kita kata orang dulu tak betul. Padahal kita sendiri yang tidak mahu mengkaji. Kita mengelilingi sebab betul. Memang setiap hari mereka akan melihat matahari terbit dan matahari terbenam. Namun begitu, mereka tahu sebenarnya matahari walaupun terbit terbenam, tetapi dia punya track berbeza tau. Track dia berbeza. Kalau kamu lihat track betul-betul matahari ni, hari ini bergerak ke sini, besok ke sini, besok sini. Tapi dia punya track tu sedikit berbeza. Sedikit beralih. And then kemudian dia kembali pula. Pergerakan matahari itu, dia punya track ada perbezaan. Daripada situ mereka kaji. Kalau matahari bergerak dari timur ke barat, bermakna kita dah sampai hari kiamat lah. Apalah Aaron. Jadi itulah berkaitan dengan itu. Tapi kalau kamu rasa kamu tak berpuas hati dengan jawapan cikgu, kamu rasa
Mesti ada sebab. Why don't kamu mengkaji? Kamu kaji, okay, kamu dapatkan maklumat. So instead of orang kata apa, itu selain bertanya, kamu ada banyak cara untuk mengkaji. Alright, baik. Betul ke 2012 berlaku hari kiamat? Taklah. Okay, baik. Siapkan diri je. Alright. So kita lihat berkaitan dengan Portugis menggunakan strategi untuk menyerang. Baik, seterusnya kita lihat, okay, ini paling penting ya. Ini paling penting. Take note benda ni. Pada tahun 1873, Parti Konservatif, iaitu sebuah parti di British, okay, telah mengambil alih, maknanya take over pimpinan leadership daripada Britain, okay, dan mereka take over daripada siapa? Daripada Parti Liberal. So, kerajaan baharu ini under Parti Konservatif tukar satu dasar, iaitu pada mulanya mereka kata apa? Dasar tidak campur tangan. Kita tak akan involve dalam tanah Melayu. Itu Parti Liberal. Tetapi bila Parti Liberal tukar, masuk Parti Konservatif, Konservatif kata apa? Parti Konservatif kata, tak, kita change. Okay, sekarang kita akan buat dasar campur tangan British. So, kita akan involve dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu. So, that is kita kata sebagai time di mana mereka telah memulakan penjajahan. Nampak tak? So, bila bertukar parti, bertukar dasar, maka mereka daripada tak nak involve, sekarang involve dalam tanah Melayu. So ini menyebabkan kalau kita lihat, kerajaan British di London under Parti Konservatif itu buat keputusan untuk campur tangan tu, take over tu, okay, dalam hal ehwal negeri Melayu untuk menjaga kepentingan ekonomi British. Why? Sebab pada waktu itu British sangat depend on our biji timah. Sangat bergantung kepada biji timah kita. Sangat bergantung kepada kita punya getah. So, kalau katakan okay, berlaku pergaduhan, berlaku perebutan takhta, so British akan tak dapat biji timah, tak dapat getah. Why? Because bila bergaduh, mana ada orang sibuk nak mencari biji timah dan juga menoreh hasil getah. Sebab nak menoreh je, oh jom kita bergaduh. So, British kata apa? Korang bergaduh, kami tak dapat biji timah. Kamu semua bergaduh, kami tak dapat getah. Jadi tak boleh jadi ni. Kami kena campur tangan dalam pergaduhan-pergaduhan kami. Supaya kami dapat continuously dapat bahan-bahan mentah itu secara berterusan. Jadi itu sebab dia nak jaga kepentingan dia je. Some British boy handsome. Ya, betul. Cikgu setuju. Some British boy memang handsome. But some only. But most of Malay's boys, Malaysian boys handsome. Okay, baik. Kita teruskan. Okay, kita lihat. Okay. Yeah, Andrew Clark. Okay, tengok benda ni. Nama Andrew Clark ini sangat penting. Andrew Clark ini, okay, dihantar untuk menggantikan Gubernur Harry Ord ni. Beliaulah sengaja mencari alasan. Dia ni, Andrew Clark ni, dia cari reason untuk paksa pemerintah tempatan, maknanya paksa sultan-sultan kita, pembesar kita untuk menerima naungan dan campur tangan British. Dia paksa tau. Jadi itulah antara sebab kenapa British campur tangan dalam negara kita, tanah Melayu. Memang mereka ada niat jahat lah, cikgu rasa. Kan? Diorang ni kan, diorang ni ada niat jahat. Diorang sebenarnya kan nak campur tangan supaya apa? Mereka dapat biji timah, mereka dapat getah. Okay, jadi itulah antara tindakan-tindakan British. Jom kita tengok.
Okey, kita lihat di sini strategi kuasa barat untuk meluaskan kuasa di negara kita. Strategi diorang memang teruk. Kalau kita lihat macam Belanda. Ui, Belanda. Kita lihat serangan fizikal Belanda buat. Serangan fizikal means attack tau. Attack guna apa? Kapal perang. Attack guna tentera-tentera. Kemudian sometimes mereka ada guna pakatan. Mereka berpakat. Joint venture dengan another penjajah untuk menduduki tanah Melayu. Dan satu lagi mereka guna apa? Perjanjian. Konon-konon mereka baik. Rupa-rupanya dalam perjanjian itu mereka telah ambil kesempatan. Tetapi kalau kita lihat British lagi banyak. British lagi banyak strategi. Kita tengok British okay. Manipulasi. Manipulasi ni tipu helah lah. Ugutan dan desakan. Kemudian tipu helah. Mula-mula Belanda dengan Johor memang kawan kan. Tapi lama-lama Belanda juga ambil kesempatan. Kemudian perjanjian. Kemudian ada pakatan. Kemudian ada pajakan. Dan juga ada serangan fizikal lah. Maknanya British juga menyerang negara kita. Ui, dahsyat. Betul, Cobra, betul. Okay. Kita dah lihat tentang manipulasi. Pajakan tu macam mana? Bagus. Okey, cikgu akan tunjuk. Okey. Take note benda ni dalam buku teks kamu ada berkaitan dengan glossary ini iaitu tentang apa setiap strategi ini. Baik, kita tengok satu-satu. Take note benda ni manipulasi iaitu tindakan mengatur sesuatu dengan cara bijaksana. Kemudian mengambil kesempatan atas sesuatu perkara sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Macam mana tu cikgu? Mengatur sesuatu dengan cara bijaksana dan mengambil kesempatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Contoh. Ini contoh. Contoh. Baik. Katakanlah Elroy Ang. Elroy Ang ni baik. Kemudian ada seorang pelajar perempuan bernama Sylvia. Dia pun baik juga. Kemudian contoh Roy. Ini contoh Kemudian kan Melody kawan dia kata apa? Kalaulah aku boleh kawankan, kalaulah boleh rapatkan Elroy Ang ni dengan Sylvia kan bagus. So sweet. So sweet. Jadi Melody buat plan. Contoh. Melody buat plan. Dia kata apa? Okey. Melody selalu pergi ke kantin pukul 10:30. Jadi dia cakap dengan Roy, ada cikgu nak jumpa dekat kantin lah. Bila? 10:30. Kemudian Aaron pun pergi. Bila Aaron pergi, Aaron tu jumpa Sylvia. Hi. Okay. So malu-malu. Kemudian besoknya pula, kan? Lepas tu Roy pula ada dekat bilik guru. So Sylvia, Melody cakap dengan Sylvia, hey Sylvia, kat bilik guru cikgu tu panggil. Pergilah. Bila sekarang? Bila pergi, Sylvia jumpa Roy. Hi. Hi. So you see, ini adalah manipulasi. Siapa manipulasi? Melody manipulasi. Memanipulasikan keadaan, mengatur sesuatu dengan bijaksana untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Faham tak? Itulah manipulasi. Okay. Lah guys, ini contoh. Okay. Contoh. Bukan betul-betul. Roy Ang sekolah lain, Sylvia sekolah lain. Mana boleh jumpa? Kan? Okay, ada begitu. So inilah manipulasi. Mengatur sesuatu dengan bijaksana. Alah Sylvia, bukan kamu seorang je nama Sylvia, ramai kan nama Sylvia. Just kan. Okay, baik. Okay, so itu manipulasi. Okay, boleh faham
Boleh faham manipulasi, mengatur sesuatu dengan bijaksana, mengambil kesempatan untuk mencapai tujuan dia. Boleh faham? Okey, bagus. Yang kedua, ugutan. Ya, ada apa? Kau tak kena, nanti kau kena. Baik, ugutan dan desakan. Kita lihat ugutan dan desakan. Kita lihat ugutan dan desakan maksudnya apa? Menakut-nakutkan dengan menyatakan okey, akan melakukan sesuatu tindakan yang tidak baik atau pernyataan yang mengugut untuk mengenakan sesuatu. Okey. So, ugutan ni macam blackmail, bukan blackmail. Blackmail. Blackmail bukan blackmail, bukan. Okey. Jadi, ini menakut-nakutkan. Contoh macam Utaya lah. Okey, katakan Utaya Utaya dia nak selamatkan diri. Dia jumpa Hemendran. Dia kan? Hemendran, aku datang lambat hari ni. Kau jangan tulis nama Kau kalau tulis nama aku lambat, okey lambat masuk sekolah, kan? Balik nanti siap kau. Itu adalah ugutan. Contoh Jadi Hemendran takut. Hemendran kata, okey tak apalah, aku tak tulis nama kau Aku tak tulis nama kau. Itu ugutan. Utaya telah mengugut Hemendran. Contoh mana saya takut. Hebat. Hebat Itu contoh ugutan atau desakan. Baik. Kemudian nice. Dia panggil banyak orang pukul. Kita lihat yang ketiga, iaitu tipu helah. Okay, tipu helah, iaitu mengenakan pengaruh, mempengaruhi, menggunakan tipu helah terhadap seseorang atau sesuatu pihak dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu. Kan? Tipu helah. Contoh macam apa? Okey. Contohnya macam kita kata, okeylah, contoh macam Adam Rizki. Contoh Contoh macam Adam Rizki. Okey, dia bagi tahu mak dia, "Mak, hari Sabtu ni okey, hari Sabtu ni ada koko kat sekolah." Okey, mak kamu pun, mak Adam Rizki pun bagi duit belanja. Nah, ni rupa-rupanya kan duit belanja itu dia tak pergi sekolah pun. Dia pergi rumah kawan dia main PS4. Main PS4, cukup-cukup time dia pun balik. Lepas tu mak dia tanya, "Kamu pergi tak ni? Pergi koko tak?" Pergi mak. Pergi. Kan. Jadi itulah dia gunakan tipu helah. Ada rezeki keluar siap pakai baju sukan lagi. Siap pakai tracksuit, pakai t-shirt. Konon-konon nak pergi koko. Rupanya tak. Rupanya pergi rumah kawan main PS4. Contoh. Jadi itu tipu helah. Okay. Jadi okay. Jangan. Nak mencontohi sikapnya. Jangan. Itu tipu helah. Baik. Itu contoh Kemudian satu lagi strategi yang keempat, iaitu perjanjian, di mana peristiwa seseorang atau pihak berjanji dengan seseorang atau pihak lain atau dua orang atau dua pihak itu untuk saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Itu perjanjian. Contohnya macam tadi Contohnya macam kalau kita lihat seperti apa tahu? Seperti Hemendran dengan Utaya tadi. Okey, Hemendran dengan Utaya buat apa? Buat perjanjian. Okey, Utaya cakap apa dekat Hemendran? Kalau aku datang lambat, kau jangan tulis nama aku tahu. Okey, Hemendran kata, okey, boleh. Tapi nanti setiap kali waktu rehat, kau belanja aku makan. Okey. So kita buat perjanjian. Aku datang lambat, kau jangan tulis nama. Okey, kemudian Hemendran kata apa? Okey, aku prefect. Kau datang lambat, aku tak tulis nama. Tapi nanti masa rehat, kau belanja aku makan. Berjanji? Okey, janji. Buat perjanjian. Ini perjanjian untuk apa? Melaksanakan sesuatu. Nampak tak? Itulah perjanjian.
Okay. Yeah. Baik. So itu manipulasi, ugutan, tipu helah dan juga perjanjian. Seterusnya, pakatan. Pakatan, okey, iaitu muafakat atau kerjasama. Pakatan tu kerjasama. Tak ada dah, tak ada dah yang benda, tak ada. Okey, pakatan ialah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan sesuatu perkara. Contoh macam apa? Contoh macam melody, buat berpakat. Berpakat dengan Sylvia. Untuk apa? Untuk mengenakan Roy. Di mana mereka berpakat untuk apa? Untuk meletakkan hadiah di meja siapa? Di meja Adavan. Konon-kononnya bahawa hadiah itu datang daripada Roy. Contoh. Yeah. Contoh. Jadi itulah yang menyebabkan itu dipanggil pakatan. Pakatan di antara Sylvia dengan Melody. Okey. Baik. Baik. Yang ini penting. Ramai pelajar tanya tentang pajakan. Okey, take note benda ni. Okey, dengar betul-betul pajakan ini. Dengar betul-betul. Pajakan tu apa? Pajakan tu ialah kita kata sebagai mortgage. Iaitu kontrak yang membolehkan orang lain gunakan atau menduduki atau tanah, bangunan dan sebagainya dalam tempoh masa dan dengan bayaran tertentu. Sebagai contohlah, pajakan macam ni. Katakanlah, melodi. Katakan melodi dia ada satu bangunan, satu bilik di KLCC. Satu bilik tau. Ada pejabat di KLCC. Dia bagi tahu cikgu, KLCC saya ada bilik cikgu, saya ada office kat KLCC. Tapi saya tak gunakan. Tak ada apa-apa nak buat. Kalau cikgu nak guna, cikgu gunalah. Jadi cikgu cakap, oh boleh? Macam mana tu? Tak apa, cikgu guna, saya benarkan. Kemudian cikgu guna dalam, kalau ke tempoh setahun cikgu guna, cikgu bayarlah pada saya dalam RM100 sebulan. Cikgu bayar je kat saya RM100 sebulan. Cikgu pakailah sampailah hujung tahun. Lebih kurang pajakan. Maknanya di sini, kalau katakan rent tu dia sewa tau. Tapi dalam hal ini dia bukan dipanggil rent, dia panggil pajak. Sebab apa tahu? Melody tak boleh guna bilik tu lagi. Bilik tu the whole year cikgu je yang kena guna. Cikgu je yang boleh guna. Melody tak boleh guna for the whole year. Jadi itu adalah pajakan. So bila dah habis tahun, cikgu baru pulang. Itu hak cikgu untuk gunakan. Lepas itu barulah cikgu pulangkan. Dah habis tahun, cikgu pulangkan kepada Melody. Melody, cikgu dah tak pakai dah tanah ni ataupun dah tak pakai office ni. Kemudian Melody tanya, cikgu buat apa kat office ni? Oh, cikgu buat kelas sejarah. Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, Form 5 semua kat sini. Contoh. Jadi itu dipanggil pajakan. Itu dipanggil pajakan. Faham tak pajakan tu? Faham pajakan tu? Okey, bagus. Itu pajakan. Okey. Baik, dan yang terakhir iaitu serangan fizikal, di mana melakukan tindakan menyerang, menyerang balas, menangkis serangan dan melancarkan serangan ke atas pihak-pihak lawan. Itu maknanya berperang lah tu. So bermakna serangan fizikal. Jadi serangan fizikal ni kita tahulah. Macam contoh banyaklah. Tak perlu bagi contoh, semua orang faham tentang serangan fizikal ni. Serangan fizikal ni boleh menyebabkan kematian, kemusnahan harta benda dan sebagainya. Jadi contoh, nak juga contoh. Contoh macam contoh macam tadi di mana kalau kita lihat suddenly iaitu Utaya
dan juga Hemendran telah pun membuat perjanjian. Suddenly Hemendran telah memungkiri janjinya. Hemendran telah menulis nama Uttaya sebagai pelajar yang lewat masuk sekolah, hantar pada cikgu. Jadi Uttaya sudah marah. Uttaya kata, oh dia ni telah, Hemendran telah melanggar perjanjian, tak boleh jadi ni. Jadi Hemendran pun Uttaya pun tunggu Hemendran di luar. Bila Hemendran keluar je daripada sekolah, terus Uttaya datang dan menyerang. Nyerang tu tak payah bagi tahulah kenapa kan. Dan bagaimana okay, serangan demi serangan dibuat. Okay. Ya, jadi itulah kita kata sebagai serangan fizikal. Contoh, saya menang kan? Kau je nak menang. Baik. Antara Uttaya dengan Hemendran, kan siapa yang menang? Siapa tahu siapa yang menang? Uttaya, Hemendran. Okay, sebenarnya yang menang adalah cikgu. Sebab dia orang tengah bergaduh, cikgu datang. Kemudian cikgu buat macam ni. Dush. Dua-dua kena. Dush. Dua-dua kena tumbang. Siapa suruh? Okay. So, contoh. Okay. Baik. So, itulah berkaitan dengan strategi. Ya. Sebab apa? Korang kata kan, kenapa cikgu power sangat? Cikgu telah belajar daripada Naruto dan juga daripada Sasuke. Jadi jangan main-main lah. Dah guna kan ni? Yeah. Okay. Okay. Itulah dia. Kita dah belajar dua-dua kan? Baik. So, okay. Kita dah belajar tentang strategi-strategi dia. Okay. Kita lihat di sini. Baik. Contoh strategi Belanda. Belanda ni. Okay. Belanda kat mana cikgu? Belanda ni sebenarnya tu dia panggil sekarang ni Netherlands ataupun Holland. Itu Belanda. Belanda So kalau kita lihat, Belanda banyak menggunakan serangan-serangan fizikal. Fizikal. Dan kalau kita lihat, Belanda berperang dengan penduduk tempatan. Di mana? Pertama di Pulau Pangkor. Sebab apa? Sebab sebab monopoli biji timah oleh Belanda. Maknanya apa? Belanda nak menguasai biji timah. Belanda ni pun satulah. Kemudian 1763, Belanda berperang dengan Angkatan Selangor dan Rembau. Angkatan Selangor dan Rembau. Kerana apa? Kerana bimbang penguasaan Selangor terhadap ke atas Selat Melaka. Asyik nak berperang aja. Ini. Yes. Dia orang berperang untuk dapatkan Pulau Pangkor. Selat Melaka je. Kemudian 1782, Belanda pernah berperang dengan Johor. Dengan Johor pun berperang. Sebab berlaku perselisihan faham berkaitan dengan perdagangan. Asyik nak berperang aja. Baik, monopoli tu macam mana? Bagus. Baik, monopoli ni maknanya menguasai sepenuhnya. Menguasai sepenuhnya. Itu monopoli. Monopoli. Jadi maknanya kalau dasar monopoli biji timah, maknanya Belanda ingin menguasai sepenuhnya biji timah itu di Perak. Monopoli itu permainan kan? Betul? Kamu tengok permainan tu kan? Monopoli tu siapa yang menang? Kalau yang menang dipanggil monopoli sebab apa? Orang yang menang akan menguasai semua bangunan-bangunan yang dibeli, betul tak? Termasuk bangunan-bangunan musuh dia kan. Itu adalah monopoli. Yang menang ialah orang yang monopoli banyak. So itulah monopoli. Betul, ada yellow lane, lepas tu ada straight to the prison. Tu betul lah tu. Okay. Baik. So kita lihat di sini ya. Seterusnya, ini yang pertama. Yang kedua dengan Selangor, yang ketiga dengan Johor, yang keempat Belanda berperang dengan Johor dan Selangor pula. Hebat betul lah Belanda ni. Sebab berebut perairan Selat Melaka
Ya Allah, tak henti-henti dia ni. Okay, tak henti-henti nak berperang. Dan yang kelima, iaitu Belanda berperang dengan Angkatan Selangor di Kuala Selangor. Asyik nak berperang aja. Bermakna serangan fizikal banyak digunakan oleh Belanda. Banyak. Memang banyak. Dan selain daripada serangan fizikal, Belanda juga pernah menggunakan strategi perjanjian. Perjanjian. Organize bola sepak. Okay. Baik. Strategi perjanjian. Belanda adakan perjanjian dengan Perak untuk mendapatkan biji timah. Pernah. Belanda juga pernah mengadakan perjanjian dengan Selangor untuk Sultan Ibrahim bersetuju menjual biji timah kepada Belanda. Asyik nak berebut biji timah. Sampai sanggup buat perjanjian dengan Perak, dengan Selangor. Kemudian satu lagi strategi Belanda ialah pakatan. 1641 Belanda mengadakan pakatan dengan Johor. Ini kita tahu. Iaitu semasa kita belajar sejarah tingkatan 2, iaitu bab yang ke-6. Okay. Bab yang ke-6 iaitu kita tahu bahawa Johor berpakat dengan Johor untuk mengalahkan Portugis di Melaka. Kalahkan Portugis di Melaka. Jadi itu punca dia kalau kita lihat. Jadi Belanda telah mengadakan pakatan juga dengan British. Wow. Belanda dengan British pernah buat pakatan dan bersetuju untuk berjanji buat perjanjian Inggeris Belanda pada 1824. Jadi itulah sebenarnya berkaitan dengan macam-macam cara Belanda ni. Dia nak juga tanah Melayu. Dan ini adalah salah satu contoh di mana perjanjian yang dibuat antara Stamford Raffles dengan Sultan Husin dan Temenggung Abdul Rahman buat perjanjian. Ini adalah salah satu perjanjian British dengan orang-orang tanah Melayu. Emran kata nanti kita jajah British dengan Belanda lah. Boleh? Kan? Tapi kita tak jajah dengan tanah. Kita jajah dengan apa? Dengan minda. Biar mereka terjajah dengan ilmu kita. Biar mereka terjajah dengan pemikiran kita. Jangan kita tiru dia. Biar dia tiru kita pula. Itu dipanggil penjajahan juga. Ya, betul. Kan? Nampak tak? Itu cara dia. Baik. So ingat Belanda gunakan 3 cara iaitu serangan fizikal, perjanjian dan juga pakatan. Tetapi kalau British lagi hebat. British dia guna strategi apa? Pertama sekali, manipulasi. Macam mana? Bila British mendapatkan Singapura. Singapura? Tahu kan Singapura? So pada tahun 1871 berlaku perebutan takhta di Perak. British gunakan peluang ini untuk campur tangan. Bila kita berebut takhta, dia ambil kesempatan untuk take over di Perak. Begitu juga kejadian Lanun merompak kapal dagang British di Selangor. Dan kemudian Lanun menyerang rumah api di Tanjung Rakado menjadi alasan untuk British campur tangan. Dan konflik antara dua pembesar di Sungai Ujong, Negeri Sembilan menyebabkan British mengambil kesempatan untuk campur tangan. Itu yang kita katakan sebagai campur tangan yang telah dilakukan oleh British terhadap negara-negara ataupun negeri-negeri di tanah Melayu. Baik. So kita akan lihat satu video yang berkaitan dengan Singapura. Saya pun nak tahu
Siapa nak tahu berkaitan dengan Singapura? Okey, jom kita tengok berkaitan dengan satu kisah berkaitan bagaimana sebenarnya tanah Melayu ini asal usul nama Singapura. Singapura. Okey, dah sedia semua? Dah sedia semua untuk tengok tentang asal usul kenapa bernama Singapura. So cikgu akan sharekan satu video berkaitan dengan asal usul Singapura. Okey, jom kita tengok. Can captions on? Boleh. My bro is there. Okay, baik. Boleh. Tak ada masalah. Jom kita tengok. Turn caption Boleh. Baik. Jom kita tengok. Singapura adalah asing di telinga kita. Patung singa yang menjadi ciri negara itu juga sangat akrab di mata kita. Ramai orang datang ke negara kota itu untuk berbisnis, traveling, atau berobat. Tahukah Anda dari mana nama Singapura berasal? Sebelum dijawab, terima kasih bagi Anda yang telah subscribe dan berlangganan channel ini untuk mendapatkan informasi menarik tentang Nusantara. Singapura berasal dari dua kata singa dan pura. Singa adalah nama binatang, sementara pura berarti kota dalam bahasa Jawa. Nama ini diberikan oleh seorang lelaki bernama Sang Nila Utama. Sang Nila Utama tercatat dalam sejarah Singapura dan sejarah Melayu. Patungnya berdiri gagah di tengah kota Singapura, bersanding dengan sejumlah tokoh berpengaruh Singapura modern lainnya. One of them is Palembang Prince Sang Nila Utama, who established the Singapura Kingdom in 1299. Sang Nila Utama adalah raja asal dinasti Sailendra Sriwijaya Palembang. Dia memiliki hubungan baik dengan Kerajaan Bintan karena menikahi putri ratu Kerajaan Bintan, Wan Sri Bening. Saat memerintah Kerajaan Bintan, Sang Nila Utama beserta pasukan berlayar meninjau pulau-pulau di sekitar Bintan. Dikisahkan di tengah lautan tiba-tiba terjadi badai. Sang Nila Utama berusaha mengendalikan kapal. Hingga kemudian Sang Nila Utama melemparkan mahkota kerajaan yang ada di atas kepalanya ke tengah lautan. Begitulah kisah dalam buku sejarah dan budaya Melayu karangan Daeng Ayub Natuna diceritakan. Lautan kembali tenang. Sang Nila Utama melanjutkan perjalanan. Hingga kemudian mereka berlabuh. Sang Nila Utama kemudian melihat ada seekor singa. Pulau itu kemudian dia beri nama Singapura, merujuk nama hewan yang dilihatnya saat pertama kali menginjakkan kaki. Sang Nila Utama memutuskan menetap dan bertekad membuka sebuah kota di daerah itu. Sang Nila Utama bergelar Sri Tribuana yang berarti cahaya tiga negeri, Palembang, Bintan, Singapura. Kisah perjalanan Sang Nila Utama membuka Singapura dan memakmurkannya menjadi negeri yang maju pada masanya hingga kini terus dikenang oleh masyarakat Singapura modern. Sosok Sang Nila Utama diceritakan dalam berbagai media dan karya kreatif. Singapura terus berkembang. Pelabuhan lautnya ramai disinggahi kapal-kapal dari berbagai negeri yang membawa aneka barang perniagaan. Itulah kisah nama Singapura yang diberikan oleh Sang Nila Utama. Baik. Adakah anda semua setuju dengan video? Baik. Menerima jadi apa? Okey. Lepas menerima penasihat British, maka penasihat British lah kontrol Selangor. Penasihat British lah yang kontrol Selangor. Apa juga Sultan nak buat, kena tanya resident British. Apa juga Sultan nak buat, kena tanya resident British. You see? Means that, okay, resident British telah berkuasa. Jadi itulah keburukan pada waktu itu. Baik. Kita tak buat.
memang kita tak buat. Sebab kita tak ada undang-undang, tak buat undang-undang yang kejam pada siapa yang nak ambil kuasa kita. Tak, sebenarnya memang ada. Tapi kita lambat. Telah di take over oleh British apa semua, baru kita buat undang-undang. Itu nanti kita akan belajar juga. Baik. Yang kedua, iaitu kita nak tengok tentang tipu helah. British mendapatkan Pulau Pinang melalui tipu helah, iaitu Francis Light melakukan tipu helah kepada Sultan Kedah. Dia tipu. Kamu bayangkan kita ni nak cakap dengan Sultan pun takut. Kita nak cakap jumpa Sultan, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sebab patik harap dia ampun. Tapi Francis Light boleh tipu lagi Sultan Kedah. Siapa Francis Light? Francis Light sebenarnya adalah seorang pedagang je. Tapi dia kata dia mewakili kerajaan British. Itu Francis Light. Nak tahu cerita dia? Kita akan tengok kejap lagi. Bukan kejap lagi, nantilah. Okay. Yang ketiga, iaitu pakatan. Bagaimana British mendapatkan Melaka, iaitu British dan Belanda telah memeterai perjanjian Inggeris-Belanda. Iaitu melalui perjanjian ini, British berjaya mendapat Melaka, manakala Belanda macam tu British tipu Sultan Kedah. Lebih kurang lah. Iaitu Belanda memperoleh Bangkahulu. Okey, pakatan ini macam ni tau. Kamu bayangkanlah, kalau ada dua orang lelaki, tiba-tiba dia datang depan rumah kamu, dia borak pasal rumah kamu. Oh, ni rumah ni rumah ni. Kemudian kamu keluar, kamu tanya, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Anda berdua buat apa depan rumah saya? Oh, kami sedang berbincang untuk membahagikan rumah ini kepada dia sebenarnya. Untuk kita tukar-tukar. Lepas tu kamu cakap, Encik cakap ini rumah saya kan? Ni rumah saya ni. Memang rumah awak, tapi kami memang nak bagi-bagikan. Saya tuan rumah. Memang awak tuan rumah. Tapi saya nak bagi rumah ni pada dia. Kalau nak bagi rumah ni pada dia, kena tanya saya lah. Saya tuan rumah. Kenapa awak nak bagi suka-suka hati? Itulah dia British dengan Belanda. British Belanda buat perjanjian, tukar Melaka dengan Bangkahulu. Tak tanya pun Melaka, tak tanya pun Bangkahulu. Kamu rasa kalau ada orang buat kat rumah kamu macam tu, kamu marah tak? Kamu marah tak? Kan? Dia nak bagi rumah kamu pada orang lain, tapi tak tanya kamu. Kamu, apa masalah ni? Aku rumah. Ini aku tuan rumah, kau tak tanya aku. Confirm kamu marah. Itulah dia pakatan yang dibuat oleh Belanda dengan British. Belanda dengan British buat perjanjian. Inilah dia perjanjian Belanda dengan British. Ini juga kamu akan belajar. Sebab itu saya cakap, sejarah tingkatan 3 penuh emosi. Kamu akan rasa marah, kamu akan rasa geram, kamu akan rasa sedih, kamu akan rasa, aku dapat, aku siap kau. Emosional kamu memang akan terganggu sepanjang sejarah tingkatan 3. Serius. Okay. Sorry. Ini memang serius cerita lah. Kan? So, be prepared. Be prepared. Bersedia untuk emosional. Tak ada. Baik. Kita tengok seterusnya, iaitu ugutan dan desakan. British membuat ugutan dan desakan agar Sultan menerima residen British di Selangor dan Pahang. Manakala James Brooke mendesak Sultan Brunei dan menuntut diiktiraf sebagai Raja Sarawak. Masya Allah. Kamu tahu James Brooke? Pernah dengar cerita James Brooke? James Brooke kan? James Brooke lagilah. Dia kan mendesak Sultan Brunei untuk kau kena terima aku sebagai apa? Sebagai Raja Sarawak. Sebenarnya kamu tahu tak? Sultan Brunei sebenarnya dah prepare tau untuk attack James Brooke. Bila James Brooke datang ke istana. Brunei. Sultan Brunei kata apa? Bersiap semua. Bila dia masuk, kita serang.
Tapi James Brooke datang dengan angkatan tentera British. Siap bawa senjata. Siap bawa senjata masuk istana. Sultan Brunei tengok terus. Alamak, kan James Brooke bawa tentera lah. Siap dengan senjata semua. Uish, habis ni. James Brooke telah mengugut. Tuanku, baik tuanku sign dan terima patik sebagai Raja Sarawak yang baru. Okay. Jadi Sultan Brunei kata, okeylah, sign. Nah, nampak tak ugutan yang dibuat oleh James Brooke terhadap Sultan Brunei tu. Dahsyat dia orang ni. Begitu juga seterusnya, iaitu dengan perjanjian British mendesak Sultan Perak, Sultan Selangor, Sultan Pahang, Yang Tuan Sri menanti memeterai perjanjian, menerima naungan British. Sultan Brunei terpaksa setuju mengiktiraf James Brooke menjadi Raja Sarawak yang merdeka melalui apa? Perjanjian. Okay. Ya ke, Angelina? It's okay. Tak apa, kamu akan belajar semuanya dalam sejarah tingkatan 3. Yes. Kemudian juga pajakan. Di mana kalau kita lihat melalui pajakan dan pemberian piagam SBUB atau Syarikat Borneo Utara British, British telah meluaskan pengaruhnya ke atas Sabah. Dan yang terakhir, British guna serangan fizikal. Di mana serangan fizikal ni, kalau kamu ingat ada seorang hero yang dipanggil Dol Said. Dia adalah ketua kampung ataupun penghulu di daerah Nanning. Beliau telah tunduk kepada kekuasaan British di Melaka, tapi dia enggan, dia tak mahu tak mahu tunduk kepada kekuasaan British menyebabkan British menyerang Nanning pada 2 kali 1831 dan 1832. Dan kalau kamu ingat pada 1831 British kalah, bro. British kalah. First peperangan, British kalah. Rugi teruk. $100,000 rugi. Dan Dol Said menang. Dol Said menang. Okay, Dol Said menang. But then British guna taktik yang jahat. Lepas dia kalah, British kalah. British telah jumpa kawan-kawan Dol Said. Jumpa kawan-kawan Dol Said bagi tahu apa? Kawan-kawan Dol Said, kau janganlah sokong lagi Dol Said. Aku bagi kau hadiah Kau jangan sokong dia lagi Jangan bantu dia lagi dalam peperangan Kalau kau tak bantu dia, aku bagi kau ni. Kau pun sama. Okey, kalau kau nak tolong dia juga, aku serang kau nanti. Jadi kawan-kawan Dol Said dah tak bantu Dol Said. So bila peperangan yang kedua 1832, Dol Said kalah. Dol Said kalah sebab tidak ada lagi bantuan daripada kawan-kawan dia. See? Kerana apa? Kerana British guna taktik yang jahat. Nampak tak? Dua kali tu 2 kali perang. Sekali peperangan kalah. Kali kedua baru menang. Dan British telah membedil Kuala Terengganu dan meminta Sultan Omar tidak mencampuri masalah perang saudara di Pahang serta masalah takhta Sultan Mahmud Linggar. Jadi bermakna di sini, kalau kita lihat, British menggunakan hampir semua strategi yang telah tu. Okey, bedil tu apa? Menembak bertalu-talu. Membedil, bedil tu maknanya tembak bertalu-talu. Tembak yang berterusan. Itu bedil. Jadi nampak tak? So, kalau kita lihat di sini, apa yang telah kita pelajari pada hari ini, cikgu? Hari ini kita belajar tentang bab 1. Iaitu berkaitan dengan kedatangan kuasa barat, matlamat mereka. Okey, kemudian kita telah lihat strategi-strategi yang diorang gunakan dan kita telah lihat 2 strategi oleh kuasa Belanda dan juga British dan bagaimana mereka melaksanakannya. Jadi, dengan itu kita telah berjaya tamatkan bab 1 tingkatan 3. Macam bab 1, okey tak?
Yeah, seriously kita dah habis bab 1 tingkatan 3. Okey tak? Okey kan? That was wow. Yes. It's okay, it's okay.